أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam kita menyedari hakikat kehidupan kita, makan, minum, berjalan, solat, menghabiskan masa, menggunakan masa. Sedarlah hakikat kita, kematian sedang menunggu kita entah bila waktunya. Bila kita menyedari hakikat kehidupan ini adalah untuk kematian hari esok, kita sedar bahawa kita akan dimatikan. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dan kita akan dikembalikan untuk hidup. Summa yuhyikum, kita akan hidup balik di dalam alam akhirat, dan kita akan dipulangkan kepada pulangan kita antara syurga, bertemu kekasih kita Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita dipertemukan dengan sahabat kita Iblis laknatullah di dalam neraka. Pilih. Pilihan kita ada ketika hidup ini. Slow tengah-tengah ni, khosat duk tengah lalu ni, pilihan kita ada sekarang. Maka kena ada niat. Setiap amal soleh, setiap amal kebaikan, walaupun dia tidak ada dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi diutuskan? Nabi diutuskan untuk mengajak kita buat kebaikan. Maka setiap amal kebaikan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tapi benda tu baik, niat kebaikan, maka dia pun sunnah. Tuan-tuan dengar tak kalau saya tak pakai mic? Zaman Nabi ada ke? Tak ada. Tapi dia kerana kebaikan, maka dia menjadi satu amalan kebaikan. Tapi ada orang gunakan mic untuk menyanyi. Suara haram tak sedap pun, tapi pakai mic sedap nak mampu. Kan? Maka adakah yang dikira sebagai amal soleh? Satu, wang ringgit dia pergi beli mikrofon tu, pergi beli echo, pergi beli PA system kerana nak bagi sedap, habis beribu-ribu. Sedangkan duit tu patutnya disedekahkan. Suara patutnya berzikir, suara patutnya membaca Quran, suara patutnya mengajar, suara patutnya menjadi penuntut, bertanya, menggunakan suara. Tiba-tiba digunakan untuk menyanyi. Menyanyi pula bukan menyanyi yang berkaitan dengan amal soleh. Puji wanita, puji manusia, ajak sesuatu yang boleh kepada kemaksiatan. Muslimin yang dirahmati Allah, ingatlah setiap amal soleh, benda perkara yang baik, dia tetap termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi tak pernah buat. Contoh, kita bermain bola sepak, yang mana kita nak kaitkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bermain badminton,
bulu tangkis. Macam mana kita nak kaitkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan? Yang pertama tentang kesihatan, qawiyun jismi, nak bagi kuat tubuh badan. Sebab bila kuat tubuh badan, amal soleh senang. Lepas tu pula bersilaturahmi, silaturahim. Mana ada orang main bola seorang-seorang, beli bola sebiji, lari sana lari sini, bodoh ke apa ke? Dia mesti ada ramai sebelah ni. Maka bersilaturahim, maka kaitkanlah dengan sunnah Nabi, sebab Nabi suruh kita bersilaturahmi, bersilaturahim. Tu je. Aduh tuan-tuan, beza dia di antara bid'ah, sesuatu yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah, dengan apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah. Tengok kepada hasanah, kebaikan benda tersebut. Baik tak baik? Tak baik. Tak baik tinggal buang, sebab benda tu memang bid'ah. Tapi kalau benda tu baik, berkait, tak ada kaitan dengan Nabi, tapi ada Nabi sebut tak yang kaitan dengan benda tu? Pi mancing, ada Nabi mancing tak? Sengap, kena hak yang kaki mancing, sengap terus. Pasal apa? Kalau kita balik, kan Nabi ajak kita selalu dalam kesabaran. Bila kita memancing ni, mengajak kita sabar. Tapi waktu memancing tu jangan duk pam rokok pula. Berzikirlah, baca Quran lah. Faham tak? Tak dapat, balik dapat zikir. Tapi kalau tak dapat duk pam rokok, habis John sampai 2 kotak, balik duk hap penat, boleh dapat apa? Boleh tahu tu. Yang tu je kata amal soleh. Takkan tak reti nak fikir kot. Bila main dengan hak yang kita, hobi kita, suka buat, yang tu tak bid'ah pula. Dah, kalau benda tu berkait dengan kebaikan dan menjadi pahala amal soleh, wal asri innal insana lafi khusr. Kan Allah dah kata, demi masa itu makhluk Allah yang dia akan berjalan, dia tak pernah berhenti. Itu makhluk Allah, nama dia masa. Sebab Allah tak ada masa. Bagi Allah tak ada bermasa. Sebab makhluk dia pun nama masa. Ada tengah berjalan ni, tengok, tak mula lagi kelas, bodoh beletak. Masa. Kan? Masa tu berjalan. Makhluk Allah. Innal insana lafi khusr. Manusia tu dia rugi. Pasal apa? Pasal dia tak pandai menggunakan masa. Illalladzi amanu, kecuali orang yang beriman saja. Nak tahu kita beriman tak beriman, masa kita guna macam mana? Walaupun benda tu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat? Lepas bagi salam, terus bangkit pergi kedai kopi. Kedai kopi tu bid'ah tak? Bid'ah juga. Duduk tang ni bid'ah juga. Tapi hak mana lebih baik? Fikir baliklah. Maulidur Rasul, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tu uswatul hasanah, contoh teladan yang boleh kita ambil. Poin Nabi adalah bawa rahmat. Apa maksud rahmat? Rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Satu lagi ayat tu, wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, khuluq, yakni akhlak yang baik. Apa dia yang baik? Apa yang berkait dengan kebaikan, maka dia adalah baik. Buat je lah. Okey. Baik, muslimin yang dirahmati Allah, selamat menyambut Maulidur Rasul. Moga-moga dengan kedatangan Maulidur Rasul bertambah cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan rindu dalam kita melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah, kalau boleh dikatakan, adalah raja yang paling masyhur di seluruh dunia, sehingga kan Empire Rom pun jatuh, hingga kan Parsi pun jatuh. Maksudnya dia adalah raja yang termulia, raja yang hebat. Tapi mengapa dia memilih jalan tawaddu', jalan zuhud? Mengapa? Sampai dia tak pernah tidur di atas tilam yang empuk. Kalau raja agak-agak mesti pilih tilam. Tak. Sebab apa? Sebab walaupun dia raja, tapi dia adalah hamba. Kalau dia tidur di tilam yang empuk, pasti tahajud dia tak sempat buat. Sebab apa? Nyenyaknya tidur. Maka bila dia tidur di atas tilam yang dianyam daripada daun-daun kurma ataupun daripada
pelepah-pelepah tamar ataupun daripada batang-batang tamar yang ditumbuk-tumbuk dan dijalin, kadang-kadang kerah hingga terpaksa percik dulu ayak untuk melembutkan tikar tersebut. Tidaklah Nabi SAW. Kata Aisyah dalam syairnya ketika kewafatan Nabi SAW, Nabi setiap kali dia bangun berbekas badannya mengikut bentuk apa yang dia tidur sebagai lapiknya. Kalau kita tidur atas tikar mengkuang lah belakang kita. Kalau kita tidur atas kapek lah lubang-lubang. Tapi kalau kita tidur atas tilam, tak ada bekas. Hak pasal kes tak ada bekas tu ya lajak sampai ke 9, kian makasih. Faham ambil lah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kekayaannya semua disalurkan untuk infak fisabilillah. Kaya, dapat terus bagi. Unta-unta dia semua untuk kegunaan orang-orang miskin. Ambil susu, ambil daging, ambil. Dia tak ambil kat dia. Sehingga kan kewafatan dia terpaksa berhutang dan terpaksa dibayar. Itu pun tak banyak lah. Muslimin yang dirahmati Allah, kita sambung balik masalah 64, betul? 66. Masalah menjauhkan telinga daripada mendengar yang tidak baik. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu. Kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, diambil daripada kitab hadis Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu nama kitab dia Bahrul Mazi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya yang tafa'u bihi ila darih. Baik, tuan-tuan mesti tertanya-tanya, 2 minggu tak ada pi mana? Saya kena faham, nak bagi faham pun jenuh agaklah. Tak apalah, insya-Allah. Hari Sabtu adalah hari yang memenatkan bagi saya. Ada salah satu saya terpaksa skip. Kalau saya tak buat yang ni daripada pagi, tengah hari, petang, malam. Salah satu saya skip, saya akan main sini. Kalau saya tak boleh skip yang ni, saya akan skip yang ni. Sabtu. Okey, Jumaat, cara Jumaat. Sebab kesihatan sama. Ni pun duk rasa dah. Rasa macam nak tak kepala ni. Ya slow orang panggil steam kan, lalu kena dah ni ubat ni. Baik, menjauhkan telinga daripada mendengar sesuatu yang tidak baik. Ini berkait dengan puasa. So tuan-tuan, bila kita kait kata kita suka sangat buat maksiat lah ustaz, saya suka lah, kadang-kadang mata saya tak boleh jaga ustaz, walaupun hari bukan berRamadan, telinga suka sangat dengar cerita-cerita. Hari ni mata lah, WhatsApp, Telegram, Facebook dan sebagainya. Kalau telinga pula, mau kalau tak mesyuarat pokok ceri, mufti kedai kopi. Kan? Itulah lah. Okey. Macam mana nak jaga? Kita puasa. Bila kita puasa, kita sayang kat puasa hak kita yang penat dahaga tadi. Maka kita tak buat. Tapi kalau duk puasa juga, boleh duk pi juga dengar fitnah. Bodok puasa juga boleh duk ngumpat, bodok puasa juga boleh duk tengok benda tak senonoh. Maksudnya dia tak faham apa maksud dia hang puasa. Muslimin yang dirahmati Allah. Ya, bila kita perut kita rasa kosong, perut kita rasa penat, perut kita rasa sakit sebab perlu kepada makanan kita dan tak larat. Sayang ni. Penat saja habis duk tengok apa-apa. Penat saja tapi dengar orang duk mengumpat, penat saja. Maka roh kita, tasawuf hati sendiri akan jentik kita. Bodoh ke apa ke? Dia kata kat diri sendiri je lah. Itu sebab kena puasa. Kita tak boleh suruh kita contoh, kita kata ibu atau ayah memesan pada anaknya supaya jangan buat jahat. Pesan, pak tak ada, mak tak ada, dia buat. Maka apakah yang perlu ada pada diri anak ini untuk menjaga dia? Yang pertama solat, yang kedua puasa. Solat mungkin dengan inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, solat tu dapat cegah dia. Tapi kalau takat depan kita baik, belakang kita silap-silap, gajah dia pijak pemampuan.
Depan kita semut berpijak tak mati, punya tertik lendik. Sebab apa? Sebab masalah jiwa, hati. Maka puasa tadi, patut-patutnya bila mai bulan puasa, patut-patutnya anak bila berpuasa masukkan elemen-elemen ruh tasawuf dekat dia. Rugi cik oi, kalau puasa duk tengok macam ni, rugi cik oi. Bagi dia ni, bagi lama-lama dia fikir lah juga. Kurang-kurangnya kan. Tapi kita pun lebih kurang anak, tu yang masalah. Terus kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ahya Ulumuddin, kesempurnaan puasa yang ketiganya selepas daripada mulut dan mata, iaitu telinga, menjauhkan telinga daripada mendengar tiap-tiap yang ditegahi, apa yang menegahkan kita daripada mendengar. Kerana tiap-tiap barang yang diharamkan, apa hukum haram? Buat berdosa, masuk neraka, tu masuk haram. Mencakapkannya, diharamkan mendengarkannya. Benda yang dicakap, yang benda yang boleh kita dengar. Kalau tu bukan bercakap, tu apa dia? Tu miming. Cakap ni maksudnya sesuatu yang mesti didengar. Tu baru nama bercakap. Kalau tu nama apa dia? Tu bukan bercakap, tu mengarut seorang-seorang dia. Okey. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mughtab wal mustami' syarikani fil umam. Bermula orang yang mengumpat dan yang mendengarnya berkongsi keduanya pada dosanya. Hak bercakap pun berdosa, hak dengar pun berdosa. Hak dengar pun berdosa, hak cakap berdosa. Kalau ada pendengar, tak ada juru cakap, tak ada dosa. Kalau ada juru cakap, tak ada pendengar, pun tak ada dosa. Tapi kalau ada dua-dua, baru dikira dosa. Kalau dia seorang-seorang dalam bilik ayak, popek, tak ada berdosa lah. Meratus pilah ke seorang-seorang, sampai cicak duduk atas. Gila. Dia duduk meratus seorang-seorang dia, nak pelepaskan marah dia. Dia marah kat bini dia, nak marah depan tak berani. Popek. Tapi ada orang kita hari ni, dia marah kat bini dia marah kat dia dalam Facebook. Dia duk marah kat bini dia dalam Facebook. Laki dia marah kat bini dia, marah kat laki dia dalam Facebook. Bini dia duk marah pada bini laki dia, marah dalam Facebook. Awak tak habis habaq terang. Maka itulah yang dinamakan sebagai, kalau seorang-seorang biar pergi ke dia none ataupun senang-senang depan Allah Ta'ala, ya Allah, laki kuluk lak, ya Allah, tak guna sekupang, ya Allah, tolonglah ya Allah, ubahlah dia ya Allah. Betul dekat Allah Ta'ala. Tapi yang jadi masalahnya ialah ada penjuru cakap dan ada pendengar, yang itulah jadi dosa. Kalau seorang-seorang ni, kalau lah kata ni tu tekan sangat ni dengan kelaku ni, piduk kat pokok nyok, sembang pokok nyok. Habaq kat pokok nyok ni bang hang loh jahat. Sembang kan pokok nyok, kurang-kurangnya kita loh. Ataupun ada kata pakai motivasi, pergi duduk tepi laut sembang dengan laut cakap dengan kita, bro. Dia tak pernah sunyi laut ni, dia akan dengar percakapan kita dan dia akan jawab balik. Jawapannya bro, mau lebih sikit lah, hang tenggelam lah tu. Pergi cari benda hak bergoyang, benda bergerak, luah, lepas tu balik. Jangan dalam Facebook. Dia duduk berhabaq dalam Facebook lah pula. Allah, ingat walau kita tulis dalam Facebook, ada pembacanya seperti ada pendengarnya, maka berlakulah dosa mengumpat. Itu kata Imam Ghazali. Okey, maka hendaklah jauhkan mengumpat dan mendengar umpatan. Istimewa pula apabila kita berpuasa. Dengar-dengar kata, ni mau duk cuit tu pilah. Dah aku tak mau. Ni. Buat slow lah. Cik. Semalam. Dah. Senang cerita. Lama-lama biar dia merayan seorang-seorang hak duk cerita tu.
Okey nah, terus 67. Masalah menegahkan anggota kaki tangan daripada mengerjakan dosa. Lepas bab telinga, dia pergi bab anggota tangan dan kaki. Ini kalau tengok susunan dalam kitab Penawar Bagi Hati, sama lah. Sama aja Abdul Qadir Al-Mandili ambil daripada kitab Ahya lah juga. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala an, kesempurnaan yang keempat bagi puasa itu ialah menjauhkan anggota-anggota kaki dan tangan daripada mengerjakan segala dosa dan segala yang ditegah oleh syarak. Pasal apa yang duk pergi berjalan pergi Nagoya tu? Pasal apa yang duk pergi ke situ? Tu kaki. Kalau dia punca dia mata, kata ulama, mula mata. Tu yang kaki pi. Lepas tu telinga. Tu yang kaki pi. Tapi kalau mata dan telinga tak ada peranan, kaki nak pi tak? Takkan pi. Bedegum. Dengar bunyi tang tu. Celapak pi, pakai kain tolak. Dia teringin nak pi tengok juga sebab dia dengar. Atau dia nampak keterbang jatuh, degum. Celapak pi. Dia mesti mai daripada pandangan atau pendengaran. Dia celapak nak pi. Dia tahu kata Michael Jackson nak mai Kuala Lumpur. Celapak pi. Tapi kalau kita tak pernah membaca, kita tak pernah mendengar cerita-cerita tentang artis, kita tak pernah ambil tahu bab-bab betul, adakah kita nakkan pi dengan kaki tadi? Semua berperanan. Semua ada peranan. Yang ni ada peranan, ni ada peranan. Dia akan hentak. Okey. Menjauhkan anggota kaki dan tangan daripada mengerjakan segala dosa dan segala yang ditegah oleh syarak, dan menegahkan perut daripada makan yang syubhah. Okey, yang ni kena ada ilmu untuk mengetahui benda syubhah. Syubhah ni maksudnya baina wa baina. Halal ke haram tau? Halal ke haram? Dia kena ada ilmu. Nama dia mengetahui halal wal haram sesuatu. Kena mengaji. Ni haram ke halal? Ni haram ke halal? Halal ke haram? Itu sebab kita meletakkan cop tanda halal. Yakin. Kalau masih berlaku keraguan, tu syubhah. Bukan syubhah pada orang yang meletakkan cop. Kita sendiri yang meletakkan syubhah sebab kita tak yakin. Walaupun ada tanda halal, adalah lebih baik tinggalkan. Pergi beli coklat, tak ada tanda halal, tapi Korea. Kan baru ni ya, apa dia? Maggi yang pedas tu. Ada cop halal Korea. Boleh tak? Tu syubhah tu. Syubhah apa dia? Meragui kehalalannya. Maka tinggalkan, senang. Depa kata boleh, dak hang duk ragu-ragu, maka dia jatuh syubhah. Lainlah kalau yakin betul, cop Jakim tulis Malaysia. Lepas tu ada nombor kod apa semua pula. Takkan tak yakin lagi? Duk tak yakin lagi pun syubhah. Ni ayat ni kalau dengar duk ingat kata arak haram minum ni. Sebab dia jadi syubhah. Adalah lebih baik bagaimana nak mengatasi syak, bagaimana nak mengatasi rasa wah-wah. Ilmu. Hanya ilmu ya boleh buat. Tapi kadang-kadang kita rasa juga yang tu ikhtiyati. Ikhtiyati datang, ikhtiyati ni maksudnya jaga-jaga, hati-hati, takut pasal apa? Yang serve kita tadi, walaupun ayat sejuk, yang serve mai bagi tadi adalah cahaya Nur Alip. Cahaya Nur Alip, kedai Cina tadi, dia basuh macam mana ni? Okey. Pinggan dia goreng, mi goreng, daging. Daging apa? Hidung kembang, kaki pendek, warna pink. Okey. Dia goreng yang tu. Lemak duk lekat lagi. Dia basuh macam mana pinggan tu? Pinggan tu dia letak dalam baldi. Sekali dengan ni, gelas tu tadi. Adakah dalam segi menyucikan najis mukhalazah sudah terangkat? Tidak. Maka ikhtiyati kita, bukan was-was, ikhtiyati. Tok Sadok pilih kedai-kedai Cahaya Nur Alip hak yang urus basuhan yang tak tahu. Faham? Macam tu je. Alah seafoodnya pun saya nak makan 3 rasa ke 8 rasa ke 7 rasa ke. Yang diuruskan tadi adalah Cahaya Nur Alip. Dia pandai tak basuh.
Dia buat mai daging macam-macam jenis. Sat lagi kena mai hak yang hak sama bangsa dengan dia akan order. Dia nak apa dia? Daging masak merah sungguh. Lemak nak sampai api naik duk atas tu. Ciao. Lepas tu mai tang kita order pula nak mi goreng saja. Walaupun kita ambil mi goreng udang, lemak hak yang dia goreng tadi dia cuci macam mana? Dia tonyoh macam tu je. Tuan-tuan, yang ni ikhtiyati, tak payah wah-wah, dah tahu dah. Maka carilah orang soleh, orang beriman, orang Islam yang tahu cara urus basuhan tadi. Faham? Ni bukan wah-wah. Ada kata hang wah-wah dengan kedai tu. Alah, seafood dah. Pala otak hang. Kalau saya kata macam tu. Kan ada orang main Langkawi, dia tengok oi udang bagusnya dok ada, lobster punya dok ada. Kita berhenti tu ni Cina ni bang. Awak saya makan hak ni ya. Dengan geleng pula mau cukup kat kita. Ish. Dah aku lepas pada aku dah. Dia dah tak mau dah. Faham? Maka syubhah. Kalau kita ambil ringan, tuan-tuan, ni tasawuf. Ni rasa diri, rasa hati. Innal lahma nabatu minal harami fannaru aula bih, kata Nabi. Sesungguhnya daging kita, tubuh badan kita yang tumbuh daripada benda yang haram, daging kita ni tumbuh tiap-tiap hari. Bertumbuh. Nak tahu tumbuh tak tumbuh, tengok kuku kita. Minggu lepas gunting lah, ni gunting pula. Maksudnya tumbuh. Okey, apa yang kita makan akan menumbuhkan tubuh badan kita. Tiba-tiba ada sekelumit daripada harta haram, makan benda haram. Walaupun kita tak sedap ke tak sedap tu sebab kena ada ilmu. Perak masuk jadi tubuh, jadi bulu ke, jadi kuku ke, tak layak masuk syurga. Fannaru, maka yang layak bagi dia adalah neraka. Sebab apa? Tubuh badan yang suci saja boleh masuk syurga. Tu sebab kita kena masuk neraka dulu, cuci berapa puluh ribu tahun sampai habis daging kita hak makan harta haram tu tadi, luruh jatuh sampai Allah Taala ganti hak baru balik, baru layak masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Jangan duk buat mudah benda-benda makan benda haram ni. Begitu juga dengan gaji, begitu juga dengan apa sekalipun, tambah-tambah pemakanan. Kalau benda tu syubhah, tinggalkan, ada lebih baik. Syubhah atas was-was ke, syubhah atas ikhtiyati. Wah-wah sebab tak ada ilmu. Ikhtiyati dia ada ilmu, cuma dia nak berjaga-jaga. Adalah lebih baik pi makan kedai orang yang beriman, sembahyang tak tinggal. Waktu solat dia tutup kedai. Senang. Makanan yang dia buat kat kita semua barakah. Goreng walaupun tak sedap tapi barakah. Ada kadang-kadang mayang pun dak, apa pun dak, pon lah tu. Duduk main meleleh. Nak apa? Allah, hang pula tolong masak kat aku. Mayang pun tak tahuan. Dia ada mayang dia kata. Tapi dengan Bukit Tekuh pun ada. Dengan Allah. Tak tahulah tuan-tuan. Ya, memang boleh telan, memang boleh makan, tambah hak gelongan tu pula masak sedap. Tapi ya Allah, kita kena tengok ni, kalau dia jadi macam tu kerana dia tolak hukum Allah, hak Allah, dia siapa? Tapi kalau dia jadi macam tu kerana kelahiran dia lembut, memang dia lembut, ada soft talk, dia lembut, jalan pun lembut. Itu biasa. Sebab sahabat Nabi pun ada, Abi Salma, Sayyidina Osman sendiri pun soft talk. Dia cakap lembut ya, sampai Nabi malu dekat Sayyidina Osman. Manusia paling malu macam anak dara Rasulullah, tapi Rasulullah lagi malu pada Sayyidina Osman. Sebab apa? Dia soft talk, dia tak pernah marah apa semua. Okey, Abu Salma, orang dia rendah-rendah, kulit putih. Waktu pasal kerana dia kecil, waktu perang Uhud, Rasulullah suruh dia panjat pokok kurma, jadi peninjau, tengok musuh duduk tak mana. Dia rabat naik pokok kurma, tengok. Waktu dia rabat tu tadi, bulu kaki tak ada, putih bersih. Sahabat-sahabat lain,
Faham tak? Ya, ada orang hak tak ada bulu. Takkan nak teran bagi keluar pun. Memang takkan keluar. Kerana mungkin dia tu keturunan hak jenis tu. Tengok macam saya. Ni. Kat 30 tahun dah duk banyak ni juga. Ada orang 3 bulan ni dia. Jangan duk marah kat kami. Adakah itu lembut? Dia panggil amrod. Apa dia amrod? Orang yang tak ada janggut. Ada hukum dia nak. Hukum nak salam dengan orang macam tu pun ada hukum. Tu pergi mengaji Masjid Al-Hana, saya terang bab tu. Nak peluk dia pun ada hukum. Nabi tak apa nak bagi kak. Jadi takut jadi fitnah. Tak main duduk nak salam. Oh. Alah mak. Maka hukum tu ada. Asal dia sunat, kadang-kadang takut jadi makruh. Sebenarnya hukum salam ni sunat saja. Sunat. Bila buat dapat pahala, tinggal tak dosa. So bila orang tak salam dengan kita, jangan terus kata, alah sunat ni, benda sunat ni pun. Oi dia mai lo tak salam, la covid bang oi. Baru dia faham. Mau kalau kata covid dia faham. Mau kata tak salam dia kira nak hukum orang. Faham tak? Faham tak? Allah dah covid tak salam. Macam kata Syekh Idris Al-Marbawi, tabiat orang kita di Malaysia ni ialah lepas sembahyang salam, mau lepas sembahyang salam. Kalau salam lepas sembahyang lah tu, kan? Betul tak? Nabi tak buat, memang Nabi tak buat, tapi elok tak? Elok, sebab dia sunnah. Tak kira lah, sebab yang kita boleh berjumpa pun bila? Waktu sembahyang ya, waktu kenduri. Tu yang tuan rumah poket banyak. Tu salam lain pula dah. Tapi tu pun bukan sunnah juga. Kita kena faham lah, kita nak tumpang buat kenduri, kita bagi jugalah. Tumpang buat kenduri. Tapi hak yang hak duk salam nak terima tu, kalau kuan tu tak bagi apa, jangan kata apa pula. Faham? Salam-salam tak bagi apa pun. Qalin. Lepas tu tak bagi lah. Sogah kampit pun tak bagi balik. Hak mana bagi baru bagi kampit. Aduh. Ambil faham ni raya. Ya, dia jadi macam mau kalau bagi baru dapat no. Muslimin yang dirahmati Allah, tolong fahamlah. Apa dia masalah dia? Masalah hati. Okey. Syubhah pada waktu berbuka puasa. Makan dah kita puasa, kalau boleh bahan puasa, bahan berbuka tadi kalau boleh jangan benda yang syubhah. Kita pergi pasar Ramadan, saya tak apa sukalah, saya abang betul, saya bazar Ramadan, pasar Ramadan ke apa ke, saya tak suka pergi. Tak tahu, sampai ke sudah saya tak suka pergi. Orang perempuan teringin nak juga pergi. Saya bukan pasal apa, yang pertama pasal duit lah. Mau kalau pergi tu, berapa 50 tak cukup penuh jari. Yang kedua anak dia berhenti tang lah, berhenti tang mercun. Satu lagi pula, pakaian orang yang pergi. Kita puasa, dia pun puasa juga, tali lah. Lepas tu dah lah orang rapat, tentu kena belakang kita, haram. Apa dia? Bumper lah. Aduh, tu yang saya kata saya tak suka api. Kita duk jaga bagus dah. Lah ni senang, suruh orang perempuan masak. Tak pun pergi beli hak jalan, hak mana yang kita dan ambil kita tengok, atau tempat tu kita rasa yakin untuk kita berbuka, tu pun kena jaga. Ada kadang-kadang buka puasa Ramadan, puasa pun tak. Ada kadang-kadang yang buka puasa Ramadan, mayang pun tak. Tak. Bukan satu tuduhan, memang kenyataan. Ada jadi macam tu, show pula dah. So kita nak pilih kok jalan kok mana, kita takut nak jadi kok situ. Tak, sebab puasa ni tasawuf. Puasa ni benda dalam yang perlu kita perhati sungguh-sungguh, yang boleh mencernakan kita jadi orang yang beriman. Muslimin yang dirahmati Allah, kerana tiada gunanya puasa dengan meninggalkan makanan yang halal, kemudian berbuka puasa dengan yang haram. Sanggup tak makan. Pasal apa? Makan tadi kita tak ada masalah apa, tiba-tiba kita makan, maka jadi haram perbuatan kita, sebab kita wajib puasa hari tu. Tiba-tiba puasa kerana menahan daripada benda haram, berbuka dengan benda haram. Ada juga yang buka dengan John, bukan roti John.
Allah malakasum tu wa buluk tu wa melahak tu wa lapak tu. Pak. Ya Allah. Pun ada juga. Sikit per habis. Maka seorang puasa seumpama ini ialah umpama orang yang membangunkan sebuah rumah dan merobohkan sebuah negeri. Dia puasa tapi dia tak sembahyang. Dia puasa tapi makan benda haram. Dia puasa, dia buat benda jahat. Seolah-olah dia bina rumah dalam sebuah kampung, dia bakar negeri dia. Rumah dia terbakar tak? Tak guna. Tu maksud dia. Ingat selalu orang guna ni. Orang yang puasa tapi tak solat sama. Orang yang puasa tapi makan benda haram sama dengan ni kaedah dia. Okey. Panjang lagi. Nanti kita sambung balik dalam masalah 67. Membanyakkan makan waktu berbuka puasa. Banyak makan macam mana ni? Minggu depan insya-Allah. Okey, takat tu saya tuan-tuan minta maaf kalau terkasar bahasa. Telajak bicara yang segala kebaikannya daripada Allah, segala keburukan daripada diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu